نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu taatkan orang-orang yang kafir, nescaya mereka akan menolak kamu kembali kepada kekufuran. Lalu menjadilah kamu orang-orang yang rugi. Janganlah kamu taatkan mereka. Bahkan taatlah kepada Allah pelindung kamu. Dan dialah sebaik-baik penolong. Kami akan isikan hati orang-orang kafir itu dengan perasaan gerun. Disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan benda-benda yang mereka sembah. Yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan yang membenarkannya. Dan dengan demikian, tempat kembali mereka ialah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Dan demi sesungguhnya, Allah telah menepati janjinya, memberikan pertolongan kepada kamu ketika kamu berjaya membunuh mereka beramai-ramai dengan izinnya. Sehingga ke masa kamu lemah, hilang semangat untuk meneruskan perjuangan. Dan kamu berbalah dalam urusan perang itu. Serta kamu pula menderhaka melanggar perintah Rasulullah. Sesudah Allah perlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu sukai, kemenangan dan harta rampasan perang. Di antara kamu ada yang menghendaki keuntungan dunia semata-mata. Dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk menguji iman dan kesabaran kamu. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu semata-mata dengan limpah kurnianya. Dan ingatlah Allah sentiasa melimpahkan kurnianya kepada orang-orang yang beriman. Ingatlah ketika kamu berundur lari dan tidak menoleh kepada sesiapa pun. Sedang Rasulullah SAW yang masih berjuang dengan gagahnya memanggil kamu dari kumpulan yang tinggal di belakang kamu untuk berjuang terus, tetapi kamu tidak mematuhinya. Oleh sebab itu Allah membalas kamu dengan peristiwa yang mendukacitakan, yakni kekalahan, dengan sebab perbuatan kamu menderhaka yang mendukacitakan Rasulullah. Supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput dari kamu dan tidak pula bersedih akan apa yang menimpa kamu. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Kemudian sesudah kamu mengalami kejadian yang mendukacitakan itu, Allah menurunkan kepada kamu perasaan aman, tentram. Itu rasa mengantuk yang meliputi segolongan dari kamu yang teguh imannya lagi ikhlas. Sedang segolongan yang lain yang hanya mementingkan diri sendiri, menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar, seperti sangkaan orang-orang jahiliah. Mereka berkata, adakah bagi kita sesuatu bahagian dari pertolongan kemenangan yang dijanjikan itu? Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang telah dijanjikan itu semuanya tertentu bagi Allah. Ialah sahaja yang berkuasa melakukannya menurut peraturan yang ditetapkan.
Mereka sembunyikan dalam hati mereka apa yang mereka tidak nyatakan kepadamu. Mereka berkata sesama sendiri, kalau ada sedikit bahagian kita dari pertolongan yang dijanjikan itu, tentulah orang-orang kita tidak terbunuh di tempat ini. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu berada di rumah kamu sekalipun, nescaya keluar juga orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah akan terbunuh itu ke tempat mati masing-masing. Dan apa yang berlaku di medan perang Uhud itu dijadikan oleh Allah untuk menguji apa yang ada dalam dada kamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui akan isi hati yang ada dalam dada. Bahawasanya orang-orang yang telah berpaling melarikan diri di antara kamu pada hari bertemu dua angkatan tentera Islam dan kafir dalam perang Uhud itu, sesungguhnya mereka telah digelincirkan oleh syaitan dengan sebab sebahagian dari perbuatan-perbuatan yang salah yang mereka telah lakukan pada masa yang lalu. Dan demi sesungguhnya Allah telah memaafkan mereka, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat-ayat yang kita bacakan bermula daripada 149 sehinggalah ayat 155 masih lagi menceritakan tentang peperangan Uhud. Antara perang yang paling banyak Allah Ta'ala turunkan ayat ialah perang Uhud. Kerana pada peperangan ini banyak pengajaran, banyak iktibar. Kerana peperangan ini suatu azimat kepada umat Islam kalau mereka inginkan kemenangan. Kerana dalam peperangan Uhud itu yang menyebabkan kekalahan, yang menyebabkan Allah Ta'ala menarik balik pertolongannya sesudah diturunkan malaikat, dinampakkan bunga-bunga kemenangan yang akhirnya bunga itu tak sempat kembang lalu gugur layu. Dek kerana kamu mengingkari peraturan, mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kamu berbalah sesama sendiri, dan sebahagian kamu inginkan dunia. Maka Allah menyebut 3 sebab. Yang melawan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbalah sesama orang Islam dan berkeinginan untuk memiliki dunia lebih daripada keredaan Allah Ta'ala. Sebab itu kata sahabat, selama ini kami menyangka kalangan kami ini semua tak nak dunia. Sebab kami telah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hendakkan akhirat. Tapi dalam peperangan Uhud terbongkar segala-galanya. Ya memang ada sebahagian kami yang nak dunia. Maka Allah Ta'ala telah menjadikan sebab kekalahan. Supaya yang inginkan dunia ini diampunkan dosa, dibersihkan hati dan jiwanya. Supaya dia melihat inilah akibat bila nak dunia. Maka akan kalah dalam peperangan. Bukan sekadar kalah di medan perang, bukan kalah dalam perjuangan melawan hawa nafsu, melawan syaitan, melawan dunia. Kalau dalam hati kita tuan-tuan cintakan dunia, maka berlakulah tsunami kerosakan yang membadai dalam hati dan membadai iman kita. Baik, kita perhatikan ayat ini satu persatu. Tadi preview kita tentang perang Uhud. Bila Allah menyebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Kita dah sebut bila ada perkataan wahai orang beriman, di situ ada perintah atau larangan. Maka Allah menyebut, in tuti'ul ladzina kafaru, kalau kamu taat pada orang kafir. Kalau kamu dengar kata-kata orang kafir. Kalau kamu terpengaruh dengan dakwah-dakwah mereka. Kalau kamu terpengaruh dengan syubhat-syubhat mereka. Perlu kita ketahui, orang-orang kafir tidak pernah inginkan kebaikan kepada Islam dan umat Islam. Kerana itu mereka akan menyebut banyak provokasi penghinaan kepada Islam. Kerana itu orang beriman kena tahu jangan dengar cakap mereka. Jangan dengar provokasi mereka. Jangan dengar syubhat yang mereka bawa. Sebab itu para ulama menyatakan orang-orang jahil haram membaca buku-buku yang ditulis oleh orang kafir yang berkait dengan agama mereka ataupun berkait dengan penghinaan pada Islam. Sebab orang awam ni dia tak kuat, dia tak reti nak jawab. Maka bagi orang-orang yang berilmu, maka mereka kena baca untuk menjawab syubhat kekeliruan tersebut. Dan kita tahu orang kafir betapa mereka cenderungnya nak pengaruhi orang Islam sehingga mereka sanggup belajar Islam. Mereka belajar Islam bukan nak masuk Islam, nak cari kelemahan Islam. Kelompok ini disebut sebagai golongan mustasyrik atau dalam bahasa Melayunya orientalis.
Bila mana almarhum Syekh Dr. Mustafa Simai mengarang satu buku tentang Al-Ishraq ataupun Al-Istishraq tentang orientalis. Pengalaman beliau menjelajah Eropah, menjelajah sebahagian negara-negara bukan Islam dan melihat kecenderungan mereka belajar Islam untuk menghentang Islam. Sehingga ada satu kitab ensiklopedia yang saya beli dulu, Al-Istishraq wal Mustashrikin. Maksudnya orientalis dan juga pengkaji orientalis. Ini satu ensiklopedia bagi mendedahkan tokoh-tokoh, individu-individu yang terlibat dengan pemikiran orientalis. Mereka ini belajar Islam untuk hentang Islam. Mereka bawa macam-macam kekeliruan dan mereka mempengaruhi sebagai orang Islam melalui dasar-dasar pendidikan mereka. Mereka buat universiti, mereka buat Islamic study dan orang Islam belajar di tempat-tempat ini untuk mereka dikelirukan. Mereka buat kolej-kolej tertentu dan sebagainya. Maka kita kena alert dengan buku-buku yang menulis yang cenderung kepada pemikiran orientalis. Seperti menafikan mukjizat, menafikan kerasulan, menafikan keadilan para sahabat, khususnya keadilan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan lain-lain perkara. Baik, kita lihat ayat ini lagi. Wahai orang yang beriman, kalau kamu dengar sebahagian daripada orang kafir, yarudukum ala aqabikum. Mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, yakni murtad. Allah menyebut yarudukum ala aqabikum, kembali ke belakang kamu. Maksud kembali, yakni kembali kepada kekufuran. Maksudnya kamu jadi mundur balik. Fatanqalibu khasirin, lalu kamu menjadi orang rugi. Apa tidaknya sesudah menyembah Allah yang esa, yang satu, yang berkuasa, yang maha bijaksana, yang maha pemurah, tiba kembali menyembah batu, berhala, besi, pokok, matahari, bulan, bintang, la tadur wa la tanfa, yang tak beri manfaat, tidak beri mudarat. Sesudah melihat kebesaran Allah, kembali kepada kekufuran. Berhubung dengan ayat yang kita bacakan ini, 149. Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ayat ini turun bersempena dengan kata-kata orang munafik kepada orang beriman ketika mana orang beriman kalah dalam perang Uhud. Mereka kata apa? Yang orang munafik kata, irji'u ila ikhwanikum, baliklah pada agama berhala kamu. Geng-geng kamu yang menang tu penyembah berhala, pulanglah. Udkhulu fi dinihim, masuk agama mereka. Kata Hasan Basri, maksud ayat ini, in tastansihul yahuda wan nasara wa taqbalu minhum li'annahum kanu yastaghwunakum wa yuqi'una lakum asyubah fi din wa yakulun asyubha fi din wa yakulun law kana nabiyyan haqqan lamma ghuliba wa lamma asabahu wa ashabuhu ma asabahum wa innama huwa rajulun haluhu kahali ghairihi minan nas yauman lahu wa yauman alaihi. Pertama kata orang munafik, baliklah pada agama berhala. Itu kan geng-geng kamu juga. Seolah-olah macam tak ada harapan dah kamu nak menang. Mereka dah gagah penyembah berhala ini. Balik. Kata Hasan Basri, maksudnya, sekiranya kamu meminta nasihat daripada Yahudi dan Nasara, kamu mengikuti mereka, kerana mereka sentiasa akan membawa kekeliruan dalam agama. Antara apa yang mereka kata, kalau benar di Nabi tak kalah-kalah. Takkanlah para sahabat kalah. Takkanlah menimpa Nabi apa yang telah menimpanya. Takkanlah para sahabat juga ditimpa dengan apa yang menimpanya. Dia cuma orang biasalah Muhammad tu. Macam orang-orang lain, dia menang, dia kalah. Tetap benarkah bahawa Nabi SAW ini menang dan kalah? Sejarah menunjukkan bahawa Nabi cuma kalah sekali. Dan kalah itu bukan kerana Nabi SAW. Kerana orang Islam sebahagiannya tak ikut syarat kemenangan. Nabi SAW sudah dijanjikan kemenangan. Sebab itulah kita lihat bagaimana kemenangan yang Allah janjikan daripada berhijrah ke Mekah, ke Madinah, pembukaan kota Mekah, sehinggalah tersebarnya Islam ke semenanjung tanah Arab dalam masa yang singkat, sehinggalah Rom dan Parsi jatuh pada zaman yang singkat, kuasa dunia semua jatuh. Lihat, ini kemenangan. Sahabat dulu, mereka ambil pengajaran Uhud untuk mereka tidak ulang lagi kekalahan. Sebab itu tidak lagi selepas perang Uhud, kerana mereka benar-benar belajar. Sehingga ada seorang jeneral, bila dia nak perang, dia akan pastikan dalam kelompoknya ada sahabat. Ini sahabat Nabi SAW. Kalau tak ada sahabat, mesti ada orang yang bertemu dengan sahabat yang ditabi'in. Kerana dia tahu dengan cara itu mereka menang. Menang sebab apa?
Kerana kelompok dan golongan ini tahu apa dia resepi kemenangan. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, umat Islam dijanjikan kemenangan. Tetapi bila mana kita ikut syarat kemenangan. Hari ini kita kalah sebab kita ikut sebab-sebab yang berlaku dalam perang Uhud. Kalau hari ini orang Islam kalah, baik dalam pilihan raya, baik dalam perang, baik dalam persaingan ekonomi, baik dalam persaingan pendidikan dan lain, sebab kita ada sifat-sifat orang kalah dalam perang Uhud. Apa dia? Pertama, kita tak dengar Nabi SAW. Yang kedua, kita berbalah sama kita. Dan yang ketiga, sebahagian kita ni duk fokus nak dunia je. Mementingkan dunia peribadi. Kerana tiga sebab inilah punca kalah dalam perang Uhud. Dan ini juga punca yang berlarutan sampai hari ini. Sehinggalah kalau ada kelompok Islam yang memenuhi tiga syarat ini, maka mereka akan menang. Syarat apa? Ikut Nabi SAW. Dan tidak berbalah sesama orang Islam. Tuan-tuan, kita masih belum jumpa orang yang benar-benar valid, yang mampu menyatukan umat Islam. Kita terus berbalah pada isu yang kecil. Kita lihat kalau adalah, kalau kita buat silap sikit je, dibesar-besarkan. Walhal perkara-perkara seperti itu tidak berlaku pada orang kafir. Orang kafir buat salah banyak. Mereka tak besar-besarkan kesalahan sesama mereka. Mereka cuma zahirkan yang baik-baik. Tuan-tuan, bila akhbar Yahudi, mereka bersepakat tidak mahu untuk menceritakan kisah-kisah jenayah yang berlaku di Yahudi. Ada seorang pengkaji. Dia kaji, benarkah bahawa tuan-tuan macam tuan-tuan tak pernah dengar jenayah seksual di negara Yahudi ataupun kecurian, merompak. Macam kita tak dengar. Tuan-tuan pernah dengar cerita? Orang Yahudi rogo anak dia, pernah dengar tak? Kita selalu dengar orang Islam rogo anak dia. Rogo mak dia, rogo nenek dia. Pernah tak tuan-tuan dengar Yahudi rogo anak dia? Tak pernah. Apakah makna tak ada? Bukan. Mereka tutup. Tuan-tuan pernah tak dengar Yahudi isap dadah? Tuan-tuan tak dengar. Yahudi rap. Tahu rap? Dia ada satu kelompok rap Yahudi. Dia masuk. Nak dia bawa budaya araknya, perempuannya, seksnya dan macam-macam budaya. Pornografinya, bambangnya dan sebagainya. Ini kelompok-kelompok ini. Tapi kita tahu ada tak? Sebab itu saya tengok satu dokumentari pendedahan jenayah yang berlaku di negara haram Yahudi. Ribuan statistik menunjukkan kecurian, merompak dan resis. Mereka ada kelompok-kelompok resis yang cukup kuat. Dan benar kata Allah, tahsabunahum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu ingat mereka ni bersatu, mereka duk gaduh berbalah. Berbalah mereka teruk, tuan-tuan sekalian. Tapi mereka tutup. Kita, tuan-tuan, kalau adalah ustaz silap cakap sikit, oh kita bayar habis, masak-masak. Padahal kalau kita import kat dia pun okey. Tak nak. Kita akan beritahu dia salah. Kita lebih aling pada dia. Macam mana kita nak dapat kemenangan kalau kita saling mengaibkan? Walau kita tahu tuan-tuan silap ni, silap berlaku pada semua orang. Likulli alim zallah. Wa likulli jawadin kabwa. Semua orang alim ni dia ada salah dia. Dia ada fatwa-fatwa dia yang silap. Ada. Kebanyakan. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah ada fatwa yang disebut kau qadim, kau lama. Lalu Imam Syafi'i tarik balik menjadi kau jadid. Tapi sebahagian kau qadim lebih kuat daripada kau jadid, yakni pendapat baru. Dan ia berlaku pada ramai ulama. Tetapi dahulu tuan-tuan, mereka tak besarkan kesilapan, mereka tengok kebaikan-kebaikan. Hari ini tuan-tuan tengok dalam Facebook kita besarkan kesalahan orang Islam. Macam kita dengar orang Islam dia langgar SOP, orang kafir tak langgar ke? Orang kafir macam tak langgar. Mereka langgar. Tapi mereka tutup. Kita yang langgar tu siap buat petition, penjarakan dia. Lihat kita cuba aibkan dengan lebih besar. Maka ini masalah kita. Bila masalah kita mengaibkan sesama orang Islam, maka kita tak ada resepi kemenangan. Bukan saya kata setuju dengan dia buat salah, salah lah. Tapi cara kita betulkan dia buat salah itu, perlu ada sikap ukhuwah, kasih sayang. Tapi apa yang berlaku kalau dia salah, kita akan besarkan sebesar-besarnya. Seperti jenayah yang tidak boleh diampunkan. Atau kalau adalah ustaz-ustaz kita silaplah fatwa, maka dijadikan sebab untuk di-bank selama-lamanya. Ataupun untuk seorang tahzir dia, jangan ikut ustaz ni sesat. Jangan ikut ustazah ni sesat. Dia bukan pandai sangat. Walau kesilapan tu berlaku bagi seorang manusia. Baik dia banyak, kebaikan dia banyak. Tapi kita tuan yang itulah. Hanya satu poin untuk kita sesatkan orang.
Senangnya kita. Orang Yahudi saya katakan, mereka tidak mendedahkan keaiban sesama mereka. Agak tertutup. Sehingga tuan-tuan ingat macam negara haram Yahudi ni tak ada jenayah apa. Walau jenayah dia banyak. Saya lihat kupasan seorang muhallil Mesir. Dia mencari, dia masuk, dia tengok. Banyaknya jenayah yang berlaku dalam masyarakat Yahudi. Sumbang mahram, rogo anak ada, rogo mak ada, adik beradik ada, bergaduh, tembak, sak dadah ada, merompak ada, nyamung ada. Semua ada tuan-tuan sekalian. Pok-pok ni ada. Tapi kenapa kita tak dengar? Tak jumpa berita. Pandai. Kita tuan-tuan cerita tu dalam kain. Kita selok juga. Selok dia viral kan. Viral. Ni kuasa viral salah. Kita viral ni untuk aib orang ni masalah kita. Sebab itu kita tak ada resipi kemenangan. Baik, kembali pada ayat ni. Ni kalau cerita benda ni macam membebel pula tuan. Membebel ni. Kita cerita ni sebab dia. Baik, Allah Ta'ala sebut. Balillahu maulakum. Allah lah yang akan menjaga kamu. Wa huwa khairun nasirin. Allah akan beri kemenangan. Dengan sebab kalau kerana punca kamu sendiri, bukan bermakna orang kafir itu betul. Tentang hari ini, dengan sebab kita terkebelakang berbanding orang kafir, bukan makna orang kafir itu betul. Hari ini ekonomi orang kafir lebih ke depan daripada ekonomi orang Islam, bukan makna dia betul. Tetapi kerana kita yang salah dengan Allah. Kerana kita tak memenuhi apa yang Allah Ta'ala perintah pada kita. Kerana itu kata Allah, ingat, aku ni Tuhan kamu. Aku sebaik-baik penolong kamu. Aku yang janjikan kemenangan pada kamu. Aku yang akan beri kemenangan pada kamu. Dan kesudahannya milik kamu. Sanulki, kami akan campakkan dalam hati orang-orang kafir berasa takut. Bima asyraku, kesan mereka mensyirikkan Allah. Malam yunazzil bihi sultana, suatu yang mereka tidak ada dalil dan hujah pun. Wa ma'wahumun nar, kesudahan mereka dalam neraka. Wa bi'sa maswaz zalimin, seburuk-buruk tempat kembali orang zalim. Tuan-tuan, apa nak ikut orang kafir? Orang kafir ni dalam hatinya ada sifat penakut. Ar-ru'ba. Orang kafir ni tuan-tuan, mereka syirikkan Allah, Allah akan kekalkan mereka dalam neraka. Habis nak dengar apa? Nak dengar orang yang akan bakar masuk neraka. Sebab tu ayat ni tuan-tuan sekalian, bila mana tamat perang Uhud, maka orang kafir pun beredar balik Mekah. Orang Islam pun bersedia untuk balik Madinah. Kata Abu Sufyan dan para musyrikin Mekah. Waktu dalam perjalanan balik ke Mekah. Kenapa kita patah balik ke Mekah? Sedangkan yang tinggal cuma sekelompok kecil orang Islam. Baik kita balik semula, kita habiskan kelompok kecil tadi. Dah ramai tercedera, dah ramai kalah. Tuan-tuan tahu dalam perang Uhud, sahabat yang terbunuh seramai 70 orang. Dan sahabat yang cedera ni ramai. Beratus orang cedera. Bukan sikit. Orang kafir pula mati 24 orang. Yang mati 24 orang ni pada pusingan pertama tu. Yang memang orang Islam dah nampak nak menang. Tapi sebahagian mereka cenderung pada dunia. Akhirnya, malaikat yang dah turun tu naik balik. Malaikat dah turun. Dah tunjuk kemenangan. Orang kafir dah mati 24 orang pada pusingan pertama. Tapi mereka tak dengar cakap Rasulullah yang nanti akan kita ceritakan pada ayat berikutnya. Malaikat naik balik. Maka bermula pusingan kedua, orang kafir membunuh orang Islam seramai 70 orang. Mencederakan beratus orangnya. Lalu kata mereka, orang Islam dah kelang kabut. Why not kita patah balik, kita habiskan mereka sampai akar umi. Tapi sebab tu mereka nak buat macam tu, tiba-tiba mereka rasa takut. Jangan. Nanti kan dia susung balik strategi nanti. Sebab mereka tak tahu apa strategi Islam. Nanti susung balik. Mereka takut, lalu mereka pun tak jadi. Dan ini Allah sebut, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b, kami akan campakkan dalam hati orang kafir penakut. Tuan-tuan, ini rahsia Allah nak beritahu kat kita. Orang kafir bukanlah orang berani. Yahudi tak berani, Kristian tak berani, penyembah berhala tak berani. Kenapa mereka tak berani? Dalam jiwa mereka ada keresahan sebab mereka mensyirikkan Allah. Tuan-tuan, orang kalau buat salah, ada tak rasa penakut? Kita kalau tak pakai topeng lah, nak jerempak polis. Kita serempak polis, tuan-tuan rasa takut tak? Kalau kita tak ada lesen tak ada tuan-tuan. Depan tu ada roadblock, tuan-tuan takut tak naik kereta? Saya rasa tercampak steering, punya takut. Kalau tengah berzikir tu tercampak tasbih. Oh lesen. Siapa kata cek lesen dia tak, Cek merata. Rotek, mati ke tak mati rotek. Punya takut. Kenapa? Kerana kita ada salah.
Bagaimana salah paling besar syirikkan Allah? Tuan-tuan, jiwa mereka sentiasa kontra. Sebab itu Allah Ta'ala ajar kita orang beriman, jangan takut lawan orang kafir. Mereka tak berani lawan dalam keadaan mereka sedikit, bahkan ketika banyak pun mereka datang rasa takut. Sebab itu Masya Allah, saudara kita di Palestin tahu rahsia ni. Kerana itu mereka berkata, in uttum udna wa in zidtum zidna. Kalau kamu kembali serang kami, kami serang kamu. Kalau kamu tambah serangan pada kami, kami tambah serangan kamu. Akhirnya Yahudi takut, tuan-tuan. Hari ini Hamas keluar ke jalan raya, buat satu kita macam sebut national parade ataupun kita katakan perbarisan tentera, keluarkan senjata-senjata. 2 hari lepas, pemimpin Hamas terkenal Yahya Sinwar keluar berjalan bahkan mencabar. Dia kata, saya akan berjalan di sekitar jalan-jalan Palestin. Kalau Yahudi berani, sila bom saya. Bom saya. Pakailah Apache ke apa, sila bom. Maka Yahya Sinwar pun berjalan di tengah-tengah jalan. Yahudi tak buat apa, tuan-tuan, takut. Walau Yahya Sinwar cabar dalam sidang media, lepas sidang media ni, saya akan berjalan di tengah-tengah jalan. Di Gaza, kalau Yahudi nak bunuh saya, nak bom saya masa tu. Maka dia pun keluar berjalan. Dan hari ni pergi ke sempadan Mesir, tinjau Mesir. Tak berani, tuan-tuan. Dan memang sifat orang kafir macam tu. Walau dia ada belaka tu. Dia ada belaka, dia kata kami dah musnahkan 100 km. Kata Yahya Sinwar, kami ada lagi 500 km terowong yang cukup untuk mengepung kamu. Dan ini di antara kita katakan sifat penakut. Walau Yahudi tu tuan-tuan backup belakang ni siapa? Mereka. Siapa lagi backup? Semua kuasa besar. Tapi dengan segala backup tadi, dia tak berani. Itulah hakikat kufur. Kalau Yahudi yang menganggap mereka jaisun la yuqhar, tentera yang tak boleh dikalahkan, apatah lagi tentera-tentera kafir yang lain. Sebab tu orang Islam ni ada keberanian. Bukan kita tidak mensyirikkan Allah. Maka tak ada sifat-sifat ketakutan itu mengatasi diri kita berbanding orang kafir. Baik, ini rahsianya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, sebab apa kita kalah? Tadi Allah sebut jangan dengar orang kafir. Apa pun berlaku pada kita, jangan dengar orang kafir. Kerja mereka nak murtadkan kita. Taat Allah, Allah penolong kita. Ada orang kafir dalam dirinya sentiasa ada sifat penakut. Ingat benda tu. Mereka ada sifat penakut. Kenapa, tuan-tuan? Sebab mereka cuma nak hidup di dunia. Kalau dunia mereka rosak, habislah. Kita ada akhirat. Kita yakin kematian kita dalam syurga. Maka nak takut apa? Kita pun memang tunggu mati, mereka pun tunggu mati. Cuma bezanya, mereka tak nak mati. Kita, tuan-tuan, tahu kita akan mati dan kita pun nak mati. Tapi kita nak husnul khatimah, mati baik. Kemudian Allah menyebut, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu. Allah telah benarkan janjinya pada kamu. Istahsunahum biiznih. Istahsunahum biiznih. Ketika mana kamu keluar berperang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu perang, Allah dah janji kamu akan menang. Macam gini, tuan-tuan, saya kata kepada anak didik saya, awak ni kalau menang, kau lawan, awak menang. Saya didik anak murid tinju saya ni, UFC saya ni. Saya tahu dia akan kalah, dia tak kuat. Kalau ikut cakap saya, awak boleh menang. Allah Ta'ala dah kata, kamu dengar cakap aku, firman aku, wahyu aku, ikut nabimu, kamu akan menang. Ini janjiku. Akan kuturunkan malaikat sebagaimana aku turunkan dalam perang Badar. Bukan 1,000, bukan 3,000, bukan 5,000. Allah akan turunkan. Kemudian kata Allah, hatta iza fashiltum, tetapi kamu gagal. Gagal untuk meyakini janji Allah. Wa tanaza'tum, kamu berbalah pula sesama kamu. Fil amri, pada urusan, pada satu urusan. Urusan apa, tuan-tuan? Bila Nabi SAW menetapkan sebahagian tentera Islam berada di atas bukit pemanah. Seramai 50 orang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Tiba-tiba dalam pusingan pertama orang Islam menang. Lalu orang kafir menjatuhkan harta-harta rampasan perang yang banyak daripada kuda-kuda mereka. Lalu tentera pemanah atas bukit kata, kita dah menang, why not kita turun pungut harta tu. Nanti orang lain dapat, kita tak dapat. Sebab tuan-tuan, dalam bab harta rampasan perang ni, dia ada satu harta namanya salak. Salak ni maknanya kalau seorang tu bunuh orang tu, dia berhak dapat ambil apa pun ada di badan dia. Dia panggil salak. Ada disebut ghanimah, yakni harta rampasan perang umum tu. Jadi,
Sebahagian nampak kalau kita lambat turun, tak dapatlah bahagian kita kena turunlah. Kata Abdullah bin Jubair, jangan, makanakum, Nabi dah beritahu jangan keluar. Jangan turun apa pun berlaku. Nabi kata kalau kita kalah, ni kita menang, maka berbalah. Wala Abdullah bin Jubair ketua dia. Abdullah bin Jubair kata jangan turun. Nabi dah cakap. Akhirnya mereka mengingkari. Lalu mereka turun. Tinggallah Abdullah bin Jubair bersama dengan, setengah riwayat menyebut 12 orang dia tinggal. Daripada 50 orang. Maknanya tuan-tuan 38 turun. Ada setengah riwayat menyebut 40 orang turun. Degil. Maknanya yang tak degil ni tuan-tuan 1/5 je tak degil. 4/5 lagi degil. Dan benda yang sama yang berlaku kepada kita orang Islam. Yang betul-betul patuhnya mungkin 1/5 daripada umat Islam. Maka tak cukup untuk kita menang. Tak cukup. Jadi kata Allah, wa'asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kamu derhaka kepada perintah Rasulullah selepas kamu melihat sesuatu yang kamu suka. Apa dia? Rampasan perang. Harta-harta yang bertaburan di medan Uhud. Maka Allah sebut, minkum man yuridu dunia. Waktu terselahlah siapa yang nak dunia. Wa minkum man yuridul akhirah. Dan terselah juga orang nak akhirat. Iaitu yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Maka kemudian Allah jadikan kamu tak dapat apa pun. Yang nak dunia tak dapat apa-apa. Untuk Allah menguji kamu kembali. Tengok. Bila niat kamu tak betul, kamu tak dapat. Bukan sekadar tak dapat harta rampasan perang, kamu kalah pula. Kan itu tuan-tuan, penting kita betulkan niat. Niat ni kalau tak betul, akibatnya teruk. Akibatnya buruk. Kalau Allah menyebut, walaqad afa ankum, tapi Allah maafkan kamu. Kata sahabat, sebelum turun ayat ini kata mereka, kami tak pernah tahu pun ada di kalangan kami yang memang nak dunia. Kami tak tahu. Kata Abdullah bin Mas'ud, ma sya'arna anna ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu dunya wa aradaha hatta kana yawm Uhudin. Hatta kana yawma Uhudin wa haula humul ladzina taraku amakinahum 'alal jabal talaban lil ghanimah. Kata Abdullah bin Mas'ud, selama ni kami ingat sahabat-sahabat Rasulullah, geng-geng kami satu level, memang kami tak nak dunia. Tapi bila berlaku perang Uhud, baru kami tahu kalangan kami memang ada simpan sesuatu. Tuan-tuan, benda ni juga berlaku. Untuk kita ambil pengajaran lah tuan-tuan. Bila saya tengok, inilah untuk beberapa bulan ni saya banyaklah tengok cerita ataupun dokumentari tentang Hamas. Apa yang berlaku bila di kalangan Hamas, pemimpin Hamas yang berpaling tadah. Yang nak dunia, yang sanggup menjadi jurucakap kepada Yahudi. Padahal mereka pemimpin tertinggi. Mereka berenang Laut Gaza dan ditunggu oleh kapal perang Israel. Kapal perang Yahudi. Untuk mereka membocorkan maklumat. Jumlah mereka tuan-tuan ramai juga. Boleh tahan juga ramai. Maka Allah mendedahkan siapa yang nak dunia. Dan sebahagian pemimpin mereka tadi tuan-tuan bukan sekadar menjadi penyokong kepada Yahudi, bahkan murtad. Tinggal di Amerika. Lalu pimpinan-pimpinan tertinggi Hamas buat satu rombakan. Untuk memastikan tidak ada lagi mata-mata ini, golongan yang nak dunia ni. Yang bila ditanya salah seorangnya, yang menjadi sebab berpaling tadah antara pimpinan Hamas, dia kata, aku dah tak tahan hidup susah. Maka aku pun nak rasa senang juga. Aku pun nak rasa kaya juga. Akhirnya terselah tuan-tuan. Ini berlaku pada beberapa tahun lepas. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala cerita, penyakit-penyakit ini ada. Cuma bezanya para sahabat Allah Ta'ala pelihara mereka, Allah ampun mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud, selama ni kami ingat sahabat-sahabat Nabi ni tak nak dunia. Tiba-tiba berlaku perang Uhud, baru kami tahu kalangan mereka ada yang nak. Namun Allah Ta'ala kata apa? Walaqad afa ankum, Allah maafkan. Allah ampunkan. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Allah itu maha besar kurniaannya pada orang beriman. Jadi kesalahan sahabat bukanlah untuk kita cela, tapi jadikan pengajaran. Sahabat mereka orang-orang yang baik, yang mulia. Saya sebut kekurangan kesalahan ini bukanlah dengan tujuan kita merendahkan sahabat. Kita jangan ada dalam hati kita merendahkan para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka ni orang baik-baik, orang adil. Tapi mereka kadang-kala terpengaruh juga. Namun mereka cepat bertaubat dan Allah terima taubat mereka. Kita nak belajar yang itulah.
Kemudian Allah menyebut istus'iduna wala talwuna ala ahdim, dan ketika mana kamu semua lari bertempiaran lari bila nampak macam kalah. Kamu lari, merata lari. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil kamu. Rasulullah panggil, datang sini. Datang sini. Tapi seorang pun tak datang. Yad'ukum fi ukhrakum, memanggil kamu untuk bergabung dengan Nabi SAW. Fa'athabakum ghamman bi ghammin, lalu kamu ditimpa dengan duka cita. Duka cita kekalahan. Dan duka cita dengan sifat duka cita Nabi SAW. Nabi pun rasa, kenapa buat macam gitu? Kamu yang lari ni kena dua penyakit duka cita. Pertama, duka cita kalah. Yang kedua, duka cita kerana Rasulullah duka cita. Nabi sedihlah tak dengar cakap. Sampai kita kalah macam ni, mati orang kita. Likaila tahzanu, semua pengajar, semua apa yang berlaku itu, supaya kamu tidak lagi sedih dengan apa yang telah luput daripada kamu dan apa yang menimpa kamu. Maksudnya tuan-tuan, ambillah pengajaran. Bila kamu tahu salah kamu kat mana, maka hilanglah duka cita kamu. Untuk kamu baiki balik. Kita kan tuan-tuan, bila kita gagal, kita sedihlah. Tapi bila kita tahu silap kita kat mana, sedih tu pun hilang untuk kita baiki. Maka para sahabat juga begitu. Mereka sedihlah, kalah. Tapi bila Allah beritahu silap kamu kat sini, kamu berbala, kamu lawan perintah Rasulullah, kamu tak dengar cakap baginda sallallahu alaihi wasallam, maka di situ datang kembali semangat. Wallahu khabirum bima ta'malun, Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Summa anzala alaikum, kemudian orang-orang yang teguh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala timpakan kepada mereka mengantuk sebagai satu keamanan. Ada seorang sahabat kata, ketika mana perang tadi memang dah tak nampak menang, tapi sebahagian kami ni rasa mengantuk sangat-sangat. Sehingga kata orang yang mengantuk dalam perang Uhud ini, namanya Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Sedang aku pegang pedang aku dalam perang Uhud. Ini nampak dah sebahagian sahabat lari. Aku ni teguh bersama Rasulullah. Tengah pegang pedang, tiba rasa ngantuk. Pedangku jatuh, aku ambil balik. Pedangku jatuh, aku ambil balik. Pedangku jatuh, ambil balik. Tuan-tuan, galiknya kita tengah perang, mana ada mengantuk? Biasa mengantuk ni tengah kuliah, mungkin ngantuk. Ngantuk ni tuan-tuan, mungkin masa kita dengar nasihat orang, kita ngantuk. Masa perang, mana ada orang ngantuk? Dengan bunyi bisingnya, dengan jerit-menjerit, dengan luka, dengan cedera. Tapi bila Allah nak beri kemenangan, Allah hantar sifat mengantuk ketika perang. Sebab tu kata ulama, bila mengantuk ketika perang, itu tanda malaikat datang. Pertolongan Allah. Tapi kalau mengantuk masa kuliah, itu syaitan datang. Tuan-tuan, mengantuk kat kuliah ke mengantuk masa perang? Mengantuk masa perang itu tanda nak menang. Pertolongan Allah. Mengantuk masa solat, mengantuk masa kuliah, itu syaitan datang. Cepat lawan. Jihad. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wa ta'ifatun qad ahammatkum anfusum. Ada sebahagian mereka pula yang berwasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Mereka kata, takkanlah kita tak menang. Allah kan dah janji menang. Takkan malaikat tak turun. Allah kan dah janji turun malaikat. Kul, katakan, innal amra kullahu lillah. Itu semua urusan Allah. Allah nak bagi menang, Allah nak bagi kalah, maka itu urusan Allah. Kamu tak boleh hajar Tuhan. Ya Allah, kenapa tak bagi kami menang? Kerana Allah jadikan menang kalah untuk pengajaran kamu. Yakhfuna fi anfusihim. Mereka ni banyak menyembunyikan benda dalam hati mereka. Ma la yubduna lak. Apa yang mereka tidak nyatakan. Yaqulun, mereka berkata, lau kana lana min amri syai'un ma kutinna hahuna. Kenapalah kami ikut perang? Kalau kami tak ikut perang, tak mati kami kat sini. Kata Allah, katakanlah. Siapa yang kata ni tuan-tuan? Orang munafik. Itulah kamu pergi perang. Kalau kamu tak perang, tak mati kamu kat perang Uhud, medan Uhud. Maka Allah kata, jawab. Katakanlah kalau kamu duduk rumah sekalipun. Kalau Allah Ta'ala memang mentakdirkan kamu mati, maka kamu mati. Jangan kata medan perang. Kamu kat rumah yang tak keluar mana-mana. Kalau Allah takdirkan kau mati, maka kamu mati. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Maka untuk Allah menguji apa yang ada dalam dada kamu. Waliyumahhisa ma fi qulubikum. Untuk Allah membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu apa yang ada dalam jiwa kamu. Innal ladzina tawallaw. Orang-orang yang berpaling dalam perang Uhud, wahai Muhammad. Minkum, di kalangan kamu. Yaumal taqal jam'an, ketika mana bertemu dua kelompok musuh, Islam dan orang kafir. Innamastazallahumush syaitan.
syaitan berjaya memesongkan mereka bibaqdi ma kasabu kerana kesilapan mereka sendiri. Tuan-tuan kena ingat, syaitan tak pengaruhi kita kalau kita tak buat salah. Tapi selaku bila mana kita buat salah, maka syaitan punya ruang untuk menjadikan kita silap. Contoh, bila niat kita dah tak betul, maka syaitan ada ruang menguasai kita. Tapi bila kita niat betul, syaitan tak ada ruang itu. Ingat, yang membuka ruang-ruang syaitan masuk, menggoda kita, menyesatkan kita, kita sendiri. Kalau kita ikhlas kepada Allah, syaitan tak ada kuasa. Tapi sebab kita yang buat silap, kita duk tengok maksiat, maka syaitan pun ada kekuasaan pada kita. Kita wasaka buruk pada orang, syaitan pun ada ruang untuk menguasai kita. Maka ingat, kesilapan kita membuka ruang syaitan untuk mengawal kita. Walaqad afallahu anhum, tapi Allah telah maafkan kamu. Innallaha ghafurun halim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Jadi inilah kisah ringkas peperangan Uhud. Yang saya katakan dalam perang Uhud lah paling banyak ayat Al-Quran diturunkan. Kalau kita benar-benar nak syarah satu-satu ayat ni saya panjang lah. Kerana ia membabitkan pengajaran yang besar dalam perang Uhud. Tetapi cukup kita kata begini tuan-tuan. Umat Islam selagi mana tidak tadabbur kekalahan Uhud, selagi itu mereka tak akan menang. Selagi mana mereka tidak mengambil pengajaran kekalahan Uhud, selagi itu mereka tak boleh move on ke depan untuk baiki diri, kembali menguasai dunia. Semuanya bermula kesilapan dalam perang Uhud. Maka belajarlah perang ini. Ajarlah anak-anak kita tentang perang ini. Kenapa kita kalah? Kenapa kita tewas? Sedangkan Allah janjikan kemenangan, Allah janjikan kita segala-galanya kepada orang beriman. Wallahu a'la wa bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.